Dan itu bukan orang buat, Allah buat. Wa in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardi la yaqulun Allah. Tengok tu fikir. Kita ni tuan-tuan kena fikir. Kena fikir. Kalau kita tak fikir, susah kita. Nak maju kena fikir. Orang tak mikir, dia akan ikut orang. Bila dia akan ikut orang, silah hari bulan dia ikut orang salah. Jadi salah dia. Dia bagi semua tuan-tuan nak kaya tak? No. Cara mudah. Tengok orang ni, tengok orang ni. Macam melampau kat saya. Berapa? Lagi banyak. Kita pun percaya nampak cara dia cakap baik, cara ini. Kita kata memang aku nak berani lah sesuatu KWSP yang semua kali berilah 2,000. Dia bagi kita 2,000, 198,000 besar senyap. Berapa ada dari itu? Sebab dah fikir. Orang semua fikir dan fikir. Minum nak nikah. Kata kawan kata apa dia, minum nak nikah siapa? Mamat. Mak tu kat mana ni? No, jangan ni cara kahwin dengan mamat. Mamat bisa ada. Tak apa kok, kita cinta. Tak apa kok, sehidup semati. Akhirnya tak ada hidup, tak ada mati, mamat tu mati. Saya ada HIV, AIDS. Mari kita kata betul sungguh kata kamu kata muka kau. Aku koyak lama tu belum nikah. Muka pada tu kata tuku, patok tuku. Tak mana ni malam ikut ya. Tengok, aku suruh fikir. Cakap fikir. Sebab itu bila kita fikir, tuan-tuan kita boleh ubah orang. Kita boleh buat jahat. Cuma tuan-tuan fikir, tuan-tuan itu ada tidak. Bayangkan tidak kita duduk tu api bakar kita. Tuan-tuan kata mana? Sakit, mati aku. Itu bawa bicara dunia. Kalau dia ada macam mana? Api neraka macam mana? Bukan kita istilah. Baik. Dalam bab nak ajar fikir, jangan pakai fikir semua sekali. Kadang-kadang otak kita tak sampai. Bila tak sampai, jangan fikir. Jadi kita antara yang kita tak sampai nak fikir tentang Tuhan. Tapi sebab Tuhan tu dia bukan orang, dia bukan makhluk. Jadi kita tak sabar. Tuhan tu warna apa, Tuhan tu besar mana, Tuhan tu dia keluar pedo apa semua sekali. Tuhan sendiri jawab qul huwallahu ahad Allahu samad dan jadi ulang setakat itu cukup. Tak payah memikir. Jadi itu satu. Yang kedua, ada benda kita tak dapat nak memikir. Memang Tuhan sengaja tak beri jawapan. Contohnya roh kita. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh, katakanlah ruh di urusan kamu dan kamu tak diberi kecuali sikit. Azab kubur dan kubur kita tak tahu. Bagi kita mungkin dia tanah kapal kubur pula letak atas mosek macam-macam. Kamar laut bila pula dalam kubur dalam. Sebab yang menyelamatkan bukan luar orang, tapi amalan dia, iman dia. Itu je. Baik. Jadi jangan fikir tentang Allah, nescaya kamu binasa. Kamu tak mampu. Jadi menurut syaitan ini tuan-tuan, dia akan kata apa kat kita. Dia akan kata kat kita antara lain, dia akan kata apa? Siapa yang menjadikan bumi? Kita jawab Allah. Siapa yang menjadikan bukit muka? Allah. Siapa menjadikan langit? Allah. Akhir sekali ditanya, siapa yang menjadikan Allah?
Maka pada masa itu kata Nabi, dia cukup dan katakan alhamdulillah, kemudian auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita hidup cukup aku terima dengan Allah, tinggal soalan. Tak boleh ada lagi yang mencipta Tuhan kita. Tuhan kita pencipta, bukan dicipta. Itu biasa. Hadis yang keempat, keperluan mengikut sunnah. Daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Tidak beriman seorang kamu sehingga jiwa hawa nafsunya ikut apa yang Allah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna hadis? Hadis bila kita baca macam ni, maknanya tak beriman bukan dia kafir. Maknanya tidak sempurna iman, masih yang apa bila paling payah dalam hidup kita? Paling payah kita nak lawan ialah hawa nafsu kita. Payah. Sebab nafsu kita ni sentiasa bersungguh tak lain. Bila nak lawan waktu kita terpaksa mujahadah kita remuk. Contoh, kalau saya kata tuan-tuan sekalian, malam ni malam sembahyang tahajud. Korang ustaz, pukul 1 tengah hari, 1 malam. Pahala besar. Banyak apa? Banyak. Ini amalan orang saleh. Alaikum biqiyam billahi fa inna lahu salih. Kita insya-Allah akan pada ni bersatu. Kita masak, kita tegak, kita pun tahan jam 3 jam. Jangan macam 3 jam main saya. Kita sehari pukul 1, tahan pukul 1 5 minit, tahan 1 10 minit. Bila kita tahan jam kita bunyi kuat. Bila bunyi kuat, kita terus tekan tahan. Dalam kita ada 2 kali. Pertama, awal lagi. Kedua, 2 jam lagi tak bunyi. 3. Bunyi pula 1 lagi. Tutup lagi. Ada 1 lagi. Tak siap. Bunyi lagi yang 3. Tutup. Kita kata Ustaz Zul pun tak banyak. Jadi dia pun ada buat awal-awal ni. Malam ni kelima orang sempat. Sebenarnya arahan yang tu syaitan. Sebab syaitan ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nama ahadukum yaqitu syaitan salasa." Bila mana kamu tidur, syaitan ikat kamu dengan 3 ikatan. Bila mana kamu nak bangun, syaitan ulik kamu. Dia kata apa? Alaika laylun tawilun fa'ud. Malam masih banyak, tidur. Jadi kita pun tidur. Kalau kita bangun tu, Nabi kita dah buat kecil. 4 tahun tidur lagi. Itu biasa normal. Orang kecil mandi, orang tinggi sedang macam tu. Macam begitu. Ini biasa. Tapi nak bangun, Allah bangun. Di situlah kita kata nak lawan waktu itu pada. Dan kadang-kadang hawa nafsu ni dalam ta'at. Contoh, ni nama kita puasa. Puasa kita baca Quran. Hari pertama puasa 15 juzuk baca. Ya Allah. Tapi tuan-tuan, satu benda kita lupa dengan hawa nafsu kita. Bila laki kita, bini kita ajak pergi bazar Ramadan, kita pecah, tak boleh jalan asal. Kalau ni di utara, pergi selatan. Masing-masing bawa tu, dua tak nampak. Nafsu. Dia puasa tapi tak tahan. Masa makan itu juga
air ni tak ada gelang. Semua gelang kalau sobi belajar kerja minum. Wallahi, siapa dia di kalangan tuan-tuan ni, kalau boleh puasa, makan 3 biji kurma, air saja setengah gelas, lepas tu tak makan. Pagi esok jauh pula macam tu, dia Tok Wali Besar. Tok Wali Besar. Kenapa senyum? Sebab tak boleh buat. Memang tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Sebab kita memang tak diajar macam tu. Bila puasa tu mesti wajib makan. Ikan kolek, ayam kolek, semua kolek. Kau panggil semua. Sebab nafsu. Tak tahan. Sebab itu saya kata, tak tahan nafsu payah. Memang payah. Kita tak boleh buat apa. Sebab dia tak sama. Ada orang tu suka main ayam kantik ayam semua. Bagi-bagi. Ini bertimbang ayam untuk mandi ayam. Dia pakai dekat je. Tak mandi lagi. Apa yang buat kuku pula. Burung dah kuku, dia kuku dah. Kalau jadi suka kereta kancing pula. Tak main basuh kosok kereta. Ya, accessory. Begitulah seterusnya. Nafsu tak. Jadi nak ikut tahan yang baik. Sebab itu Nabi kata, kalau boleh ikut memang luar biasa. Memang luar biasa. Bila kita kata ini sunnah, Allah, betul lah sunnah Ustaz. Di keluar macam-macam ya. Peluang ini sunnah pada pelajaran Ustaz, mai sunnah-sunnah. Dia jadi macam tu. Jiwa tak akan semua. Tapi kita latih. Sebab itu tarbiyah sahabat ini luar biasa. Sehari sahabat lawan yang semua itu kita bukan luar. Dia punya nilai yang pahala dan buka Allah. Cara dia memang luar biasa. Saya ingat kalau kita duduk sama sahabat dan duduk bersama umur ke apa, ke depan kita Astro boleh tengok, WhatsApp tak boleh. Nak tengok-tengok ni tak boleh. Nak cakap malam ni kena rontak saya. Jadi waktu tak tahan. Tak boleh buat. Susuk. Sebab kehidupan mereka lain. Jadi kan kita habis dia perbaiki sikit-sikit insyaAllah. Hadis seterusnya ialah hadis yang kelima, 4 sifat manusia. Daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW ya ayyuhan nas afshu salam wasilul arham atimu ta'am wasallu bil-laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Hai manusia, tebarkan salam, sambung silaturahim, beri makan yang muakkaf orang. Semayang malam ketika mana manusia sedang tidur, kamu masuk syurga dengan sejahtera. Tengok. Empat arahan ni kita tak perlu keputusan parlimen. Tak boleh. Tak ada akta. Ini pribadi kita tengok soal-soal. Tak boleh salah. Payah. Assalamualaikum. Payah. Mudah. Ya apa salah. Sebenarnya bukan isu bisalah tu, tapi isu kesan bisalah. Kita bisalah kat orang ni sebab kita suka dia. Kalau kita benci kat dia bukan tu, tengok betul malam dia bisalah kat kita, dia jawab salam. Tengok. Tapi bila bisalah, maknanya cipunya baik. Itu maksudnya baik. Wasilul arham, sambung silaturahim. Kenapa? Sebab zaman sekarang silaturahim paling mudah masuk atau putus tak. Anak saudara kita nak pergi belajar di Mesir, nak pergi belajar di Jordan, kita gaji dari itu semua. Pada dia mari Pak Allah driver mat ni kita nak pergi belajar Jordan dia bagi benda jauh urusan. Oh gitu, kita dekat Kongo. Oh gitu. Boleh ya. Bagus.
Nanti orang tengok baju kok lama-lama bulu-bulu baju. Kemudian lagi di Mulia itu balik ke Musa, bukan apa ke jauh. Ayo kita cakap ayo. Dia hidup siapa sebab silaturahmi. Kalau mana duit ada satu jalan, tapi kita bagi dulu. Tak boleh. Kita mesti khairiyah, kita hapus jatuh. Mana dulu situ tu cari cakap dengan Nazir tu. Lepas tu bila dapat nanti bagi dulu. Dah lagi tengok. Ini untuk dia Allah. Tuan tahu orang zaman ni macam mana? Orang zaman. Bila dia tengok anak saudara dia minta tengok orang. Bukan anak saudara dia minta dulu. Dia penampar saudara ni. Tak ada nampak rumah. Anak tak mana bukan. Kenapa dia? Kita amal dia. Tuhan dia bagi. Jangan wakil dia punya air kita. Sekarang tak. Kita bukan curi sekarang. Kita minta. Tengok tu tak bilang lemuk. Lain. Jadi sambung silaturahim hebat. Yang ketiga, wa'alaikum ta'ala beri makan orang. Jangan makan. Saya duk kaji orang yang selalu jamu makan ke orang. Tuhan tak jadi rumah dia apa-apa kerana. Kalau rumah kita selalu orang datang, maknanya barakah. Kita timbang, kita tak ada orang datang. Kucing pun dah datang. Tengok orang malam. Sopan. Orang datang. Makin lama orang datang. Kita jiwa orang kita ada dua perspektif. Mana-mana rumah lah. Bila kita lihat. Mana biasa ya. Kalau kita jiwa ni, Allah bagus. Tenang je. Bukan rumah tu istimewa kaya, makhluk, sadar. Rumah biasa, seadanya dia. Tapi tenang. Sedar. Tengok baca Quran. Tengok nasyid. Kalau hiburan sikit. Ni tak ni hak gadang style. Oh ni ibu, oh simple dia. Tak sesuai. Jadi beri makan, jangan makan. Sifat beri makan ni sifat baik. Ada seorang ulama itu namanya Hamad rahimahullah. Setiap Ramadan dia jamu beri makan ke orang 500 orang semalam. Setiap Ramadan. Bila saya sebut macam ni, tujuannya apa? Tujuannya nak tambahkan seolah-olah sehari Ramadan mereka kaya ibadat kita. Tuan-tuan pergi buka Madinah. Ada orang jamu makan 3 kali nasi setiap hari bulan Ramadan. Selama ni 2,000 orang jamu makan. Selama ni tahun lepas buat 5 tahun lepas buat 10 tahun lepas. Tak miskin pun kaya barakah. Tengok ini bukan yang makan. Yang makan bukan dengan kuantiti banyak, dengan sedap. Jadi jangan pergi ke kedai, order makan. Kita makan. Okey, order itu saya bayar. Itu jangan juga. Bukan mesti mana. Pergi ke Iman. Malam ni tak ada macam ni. Nampak ada jemaah baru ni. Ada bawa cakap tu. Tak apa kan, saya lah main dia sekali mana. Macam mana? Dia tengok. Jibaka tu okey. Caw pitiam. Buat caw pitiam 50 kan? Hari sudah sekarang. Okey, bedek je. Okey lah. Dia banyak buat tu setengah. Selesai. Orang makan. Biasanya orang makan, orang kata apa? Celaka kenyang ni, celaka kenyang ni. Dia buat ke? Apa dia kata? Semoga panjang umur dia. Nanti minggu depan tak baik. Maknanya rumah baik. Itu lah. Orang kaki.
Jadi secara tak langsung kita dapat barakah. Ini kita termulai waktu doa saya, Tuhan berdoa, bukan tengok malah doa. Sebab cara tadi ini secara langsung. Sebab itu kita beri makan lebih yang yatim, orang lelaki, orang miskin, yang mana kadang-kadang dia air mata dan dia akan datang sekolah-sekolah. Ya Allah, masalah mau minum ni. Ya Allah, masalah mau haji sahabat. Tuhan bagi. Sebab apa? Sebab keikhlasan dan umat dia. Yang terakhir, wasallam billahi wal nasiyah. Semayang malam. Nabi ajar kita semayang malam. Semayang malam. Orang yang tidur kita semayang malam. Sebab apa semayang malam? Sebab semayang malam kita tak boleh nak menunjuk kat orang. Bila tak boleh nak menunjuk, kita ikhlas. Dan semayang malam ni mujahadah. Sebab orang yang tadi itu kita boleh tahu. Semayang malam ni lebih khusyuk. Sebab tak boleh nak buat apa-apa. Semayang malam ni lebih syahdu. Dan semayang malam ketika itulah datangnya rahmat ilahiyah yang menyebabkan kita rasa kerdil hati dan kita menangis. Kita rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Besar sangat kelebihan dia baik. Dan balasannya kamu masuk syurga Allah dengan sejahtera. Baik. Tiket masuk syurga Allah cukup mudah. 4 perkara buat. Selain daripada yang wajib sembahyang 5 waktu, buat yang 4 kali. Buat macam tu. Beri salam. Apakah hari kita habis beri salam? Tak. Jangan macam kat orang. Bukanlah mesti banyak. Kadang-kadang tes kena sekali aja. Baik. Begitu juga sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Mudah. Sebenarnya inilah dan masuk syurga Allah mudah bagi orang yang dimudahkan dan payah bagi orang yang dipayahkan. Kadang-kadang orang tu suruh derma kata tadi batu pasal kisah je dah. Ingat pasal kisah je dia pergi je tak tak. Ayo sebab dia tak hati. Dia tak hati. Tapi hak hati 15,000 sebenarnya. Hak hati 15,000 tak salah. Tapi tak hati 5,000 tak boleh buat betul. Sebab kita tak boleh banyak tapi sentiasa RM1, RM2, RM3 tak apa. Ini dia. Daripada hadis ini ada 2 perkara. 3 sesama manusia, 1 dengan Tuhan. Beri salam, sambung silaturahim, jangan makan itu sesama manusia. Hablum min Allah minan nas. Dan 1 dengan Tuhan. Hablum min Allah. Jadi kita tidak lewat baik dengan Tuhan. Ya. Rajin ke masjid, mayam Allah, musiki, buka. Tapi dengan manusia cukup. Dia belajar tasawuf, pegang tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Dia balik rumah, bini dia dengan dia tengok TV, berita ke apa, dia subhanallah, subhanallah. Dia tengok bini dia, bawa ahli dunia. Bini dia kata, tinggi makom suami. Tak ingat, tak kena cara ni. Sedangkan ni pada orang tempat dia dah apa. Dia duduk cara baik. Tapi ni masalah kita. Jadi kadang-kadang saya berfikir-fikir akan menyebabkan jadi menakutkan. Jadi remeh saya sangat. Kalau jadi peluru boleh semua kira-kira boleh. Mana boleh macam tu? Jangan menakutkan, jangan memudahkan saya. Menakutkan macam mana? Saya baru on the way. Saya kerja saya suka tengok YouTube, tengok ni. Orang banyak post kat saya. Salah satu saya tengok hukuman orang kena potong tangan. Tuan-tuan tahu macam mana?
Dia ambil tangan, dia ambil kayu tak sini, dia ambil golok, satu, dua, bukan satu, dua, masih dari Pakistan. Tak betul, tak betul, 3 kali, sampai ni kan, lepas tu. Wallahi kalau macam ni, aku hidup yang enggak ada. Betul ke dia? Betul ke dia tu? Ni dalam YouTube ni kata pelaksanaan di Pakistan. Jadi sedang bukan itu. Saya bukan itu. Wallahi foto tanah itu tak sampai di sana. Bukan di ini. Taki lagi. Berlainan kami kulit. Bukan itu. Sekejap je. Bila saya kata Allah kata bertepik dengan besar, sekejap. Dia tarik lama-lama, dia pegang tangan ni sendiri, tak ada. Dia ambil bisa saja, tak. Sudah tak? Sekejap je. Tak ada apa. Terus bantu buat pergi ke hospital. Selesai masalah. Yang dokter kata gini, kok kaki kok tak mau betul. Oh, susah. Sila-sila waktu pada kaki. Jadi orang tengok kami. Jadi kami aku Islam. Saya tak kata